KPM. Bestnya boleh shopping. Ni kena masuk cepat website ni. Kita boleh buat online shopping. Kan dah dapat gaji, bolehlah kita buat online shopping ni kan. Tapi, kenapa dengan website ni? Alamak, website crash. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Bersama saya Mira Nazir dan hari ini apa yang akan kita pelajari sangatlah special dan juga unik kerana ada kaitan dengan apa yang Mira buat tadi, berkaitan dengan website kerana subjeknya merupakan sains komputer di mana topik yang akan sama-sama kita pelajari merupakan laman web interaktif siri 1 khas untuk murid-murid menengah atas. Laman web interaktif maksudnya ada kaitanlah dengan website. Kita nak buat website ke? Boleh ke buat website sendiri? Boleh ke buat website nak shopping sendiri? Macam mana? Nak tahu kena tunggu dulu. Nanti kita tanya cikgu kita. Tapi macam biasa disebabkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19 ini. Oleh itu kenalah sentiasa berhati-hati dan kenalah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Baik. Mira rasa tak sabar dah kita nak berkenalan dengan cikgu kita. Katanya beliau mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran ini sangat lama ya. Ayo kita saksikan dahulu VT Profil Guru. Wow, itu dia cikgu kita. Macam saya dah kata bukan biasa-biasa cikgu kita. Bersama dengan Mira di studio, Cikgu Nur Rashikin. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan Mira di kelas Mahir hari ini. Cikgu, sebelum kita berkenalan dengan subjek, kita berkenalan dulu dengan cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu sedikit. Cikgu dari sekolah mana dan sudah berapa tahun dah cikgu mengajar mata pelajaran ni? Okey, nama saya Cik Nur Rashikin binti Zakaria. Okey, mengajar di SMK Seri Ampangan, Seremban Negeri Sembilan. Berpengalaman mengajar selama 8 tahun. Dulu subjek ICT, so sekarang dah bertukar kepada sains komputer. Oh, ICT dulu. Ya, dulu ICT. Sekarang ni nama baru dia ialah sains komputer. Ya, betul. Dan ini akan kita sama-sama belajar, cikgu. Ya. Okey, cikgu, saya nak tanya, untuk sains komputer ni, untuk menengah atas ni, apa yang akan kita sentuh untuk hari ini? Okey, untuk hari ini, tajuk yang kita akan belajar sebenarnya adalah laman web interaktif. Okey, dalam laman web interaktif ni, sebelum kita nak memulakan membina laman web ni, dah tentulah ada asas-asas yang perlu kita ikutlah. Kan ada prinsip-prinsip yang perlu kita ikut. Macam kita bina rumah pun, betul. Tak boleh nak bina macam tu saja kan. So dia ada proses dia, kena merancang dulu. Dah rancang baru kita boleh bina. Dah bina baru boleh uas-uai pula kan. Itu dia. Itu yang akan kita belajar hari ni Macam mana kita nak bina dia, macam mana kita nak ubah suai semuanya lah. Okey, tapi macam biasa cikgu, bila kita berada dalam kelas ni, walaupun di dalam kelas studio, kita kena tetap juga patuh kepada SOP cikgu. Baik, silakan cikgu untuk sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Okey, kemudian saya pula. Okay, bila kita dah sanitasi kita, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Okey. Ingat untuk letak di dalam sampul pelitup muka, jangan letak sembarangan. Jangan buang merata-rata, kan cikgu? Ya, betul. Di sekolah pun patuh kepada SOP kan cikgu? Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Sangat patuh. Yakin. Perlu. Ya, betul. Patuh. Saya yakin cikgu-cikgu pun mainkan peranan yang sangat penting kan dalam usaha ini. Selalu ingatkan dan nasihat kepada para pelajar. Kena sentiasa ingatkan. Baik cikgu. Okey, jom kita letak kita punya pelitup muka di sini. Kita mulakan kelas kita. Ni yang tak sabar ni. Tadi saya dah buka website nak shopping, tiba-tiba website tu crash pula. Tak tahulah kenapa. Macam cikgu kata, hari ni kita nak belajar teknik bagaimana nak buat laman web. Kan cikgu? Ya, betul. Dan stepnya bagaimana? Apa permulaannya? So untuk hari ni kan kita akan bina laman web mudah dulu. Okey, dalam laman web mudah ni kita hanya akan fokus kepada 2 bahasa pengatur caraan iaitu HTML dan juga CSS. Okey. HTML dan CSS cikgu? Ya, pernah dengar?
Saya pernah HTML tu saya pernah lah dengar sebab dulu kan zaman-zaman blogger kan. CSS tu tak pernah pula saya dengar cikgu. CSS tu dia CSS macam ni. HTML ni seolah macam kita baju biasa je. Tapi CSS tu kita akan guna dia untuk memberi gaya, satu gaya kan. Kita nak touch up kan macam kita kan pakai lipstick ke apa kan, so nak touch up. So kalau kata untuk CSS tu kita akan memberi warna kan, kita akan susun dia punya font tu, mencantikkan laman web tu dengan menggunakan CSS. Wah, kita akan belajar juga CSS ya, nanti. kita akan belajar juga. Okey, dan yang pertama ni cikgu nak tunjuk apa? Okey, yang sekarang ni kan sebelum kita nak memulakan kita punya pembinaan laman web, dah tentulah kita perlu tahu tentang prinsip-prinsip yang perlu kita ikut. Okey, kita ada 7 prinsip lah. Baik. So prinsip tu kita akan tengok dekat video nanti. Oh, okey, ada video. Cikgu ada sediakan. Cikgu ada sediakan satu video khas untuk saya dan juga murid-murid di rumah. Ayo kita saksikan dahulu. Baik, itu dia video kita berkaitan dengan 7 prinsip reka bentuk laman web. Cikgu, apa sebenarnya 7 prinsip tu cikgu, kalau cikgu boleh terangkan? Okey, yang 7 prinsip tu kan sebelum kita nak buat laman web ni, dia adalah yang kita dah tengok dah kan, prinsip-prinsip nak diterangkan tu takut nanti mengambil masa yang lama kan. Tetapi dari segi warna kan, bila kita setiap page tu kita tak boleh suka-suka hati letak macam apa terlalu banyak warna. Kan dia mesti pemilihan warna tu bersesuaian. Oh, okey. Mesti bersesuaian. So macam untuk yang hari ini pun kan kita akan belajarlah bagaimana untuk meletakkan tajuk kan, nak buat dia punya apa penggunaan tajuk-tajuk dari segi headingnya. Kemudian dia punya reka letak dia kan, nak masukkan image. So kita akan belajarlah dalam berkaitan dengan hari ni lah. Ya, untuk cikgu, hari bila ini. Cikgu sebut semua tu, saya rasa macam saya pernah buat dulu. Sebab dulu kan saya antara blogger lah. Blogger biasa-biasa je lah. Jadi adalah pengalaman sikit-sikit nak letak, navigate segala. Itulah dalam-dalam tu lah kan. Tak tahulah nak sebut bahasa saintifik dia macam mana. Dan bila cikgu sebut tadi tu, okey. HTML macam pernah belajar. CSS tu ada pernah belajar. Dan saya ada nak tanya juga tentang, tadi dalam video tu ada tentang Notepad. Ya, Notepad cikgu. Ya, Notepad. Notepad. Apa sebenarnya beza Notepad tu dengan Notepad++? So kalau ikutkan komputer kita, dekat dalam komputer kita ni bila kita beli, kita dah memang dah sedia ada dipasang dalam komputer kita. Itu adalah Notepad. Notepad yang biasalah. So untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan gunakan Notepad++. Apa beza di antara Notepad++ dengan Notepad biasa? So Notepad++ ni dia punya teks berwarna-warni. Okey. So mudah untuk kita kesan ralat.
ataupun sekiranya berlaku kesalahan, mudah untuk kita membuat carian ralat tu lah. Baik. Ini cikgu nak tunjuk sekejap lagi Okey, sekarang kejap cikgu lagi. tunjuk. Sekarang ke kejap lagi? Kejap lagi dulu. Kejap lagi. Tak sabar ni. Sila cikgu. Macam mana demonya tu? Okey. Kita tengok bila kita nak mulakan HTML ni dia ada 2 tag yang mesti berpasangan. So dia ada start tag, dia ada close tag. Okey, apa start tag dia? Dia akan macam inilah. Okey, HTML. Okey, HTML. Kemudian kita mesti ada close tag dia. HTML. So bila kita pakai Notepad++ ni dia dah ada auto lah. Nampak tak ada warna tak? Nampak. Nampak warna apa tu? Warna hitam cikgu, warna hitam. tulisan dia. Kenapa ya warna hitam je ni? So sebelum sebenarnya dia ada warna. Tapi macam mana dapat warna tu, kita kena simpan dulu file kita ni. Kena save dulu lah. Kena save dulu, barulah dia akan jadi ada warna tu. Okey, kita akan cikgu akan letak atas, bila kita bina laman web kadang kita akan letak di laman utama kan. Cikgu namakan dia sebagai index.html. Seperti yang murid-murid boleh nampak di skrin sekarang ya. Kemudian cikgu akan simpan di desktop lah. Okey, kita akan buat pada hari ini latihan 2. Cikgu akan buat folder dulu. Senang kan? Bahan-bahan semua kita akan simpan dalam satu folder. Okey, kemudian kita save. Dah jadi warna biru. Okey, dah jadi warna biru. Automatik ke cikgu dia tukar warna? Okey. Yang penting kita kena simpan dulu. Okey, yang seterusnya dalam HTML ni dia ada beberapa kawasan lah. Okey, kita ada head. Okey, kita ada kawasan head. Okey. Head pun sama juga, dia ada pasangan dia. Okey, huruf kecil. Head ni untuk apa pula cikgu? Untuk kita letak title. Title, baik. Untuk letak title. So sama juga dia ada start dan juga close dia. Okey, sekarang ni kita akan tengok pada head dulu. Apa yang berlaku di dalam kawasan head. Dalam head ni kita ada title. Title ni kalau dalam laman web dia akan keluar kat mana, kita akan tengok kejap lagi. Baik. Okey, title. Head ni samalah macam header ke cikgu ke lain? Ya, header. Oh, samalah header. Okey. So kita ada title. Okey. Tajuk hari ni cikgu nak letak atas nama Mahir lah cikgu. Mahir. Didik TV. Mahir boleh. Mahir. Okey, Didik TV Mahir. So kita cuba save dulu. Semua kena save, apa-apa save, save. Kalau nak selamat bila kita buat coding kan, kita kena save. Baik. Tapi macam ini baru kan, cuma dia nak tunjuk dia akan keluar kat mana nanti. Okey, baik. Okey, title. Kita pergi balik pada folder kita tadi. Folder latihan ni. Okey, cikgu akan buka sekali je lah. Baik. Nanti kita terus view saja. Okey, sekarang. Kalau di sekolah, murid-murid diajar sebegini juga memang cikgu? Akan diajar satu persatu. Okey, dia akan perkenalkan dulu penggunaan heading tu macam mana, untuk header tu macam mana. Kalau macam heading ni kan, dalam HTML kita hanya ada 6 je, H1 sampai H6. Maksudnya H1 tu adalah untuk tajuk yang paling besar, penggunaan dia lah. Untuk H6 tu adalah untuk tajuk yang kecil, tapi dia punya kira kalau tajuk dia kurang penting. Tajuk yang paling kurang penting kita boleh letak H6. Baik. So yang sekarang ni kita tengok tadi kan. Kita tengok tadi dekat title kita letak Mahir. So dia akan keluar kat mana? Dekat bahagian tab, dekat bahagian atas. Oh, okey, faham. Okey. Ini baru untuk permulaan lah. Okey, yang sekarang ni kita akan tengoklah. Yang seterusnya adalah penggunaan header. Okey, cikgu akan tunjuk untuk header lah. Okey, ini adalah kawasan head. Apa perubahan? Dia hanya ada 2 kawasan saja, head dan juga kawasan body. So kita akan type dulu body. Dan juga close tag dia. Okey, dia mesti pasang. Dia sangat mudah. Bila kita klik saja, maksud dia dah ada pasangan dia. Betul lah tu. Okey, sama juga macam head tadi. Sebab tu kita mudah untuk kita guna Notepad++. Kalau tersalah type tak apa ke cikgu? Kalau tersalah type dia tak jadilah. Tak jadilah. Kalau terkurang dia punya simbol, so tak jadilah. Tak Okay. boleh kan. So kita dapat detect dengan mudah. Okey, untuk yang sekarang ni kita akan tengok penggunaan header. Header ni cikgu akan letak dekat dalam kawasan head, dalam kawasan body. So dalam body ni kita akan type header lah. Header. Kita akan buat header. Header. Okey. Punya close tag dia. Okey, dalam ni kita akan buat satu tajuk. Okey, hari ni kita
nak belajar sains komputer. Okey, dalam Mahir kita nak belajar tentang sains komputer. Jom belajar sains komputer. Jom belajar sains komputer. Okey, jom belajar sains komputer. Oh, ada jarak tak apa ke cikgu? Ada jarak boleh? Yang ni untuk dalam body ni kita dah mula nak membina. Okey, dalam body kita dah mula nak bina. Okey. Jadi tak rasa-rasa kalau macam ni? Jadi cikgu. Jadi ya. Lepas Tapi sekarang ni cikgu nak letak tajuk tu, kita akan guna heading 1. Okey, H1. Kita akan letak H1. Oops, sorry. Okey, H1 tu. Okey, mesti tutup dia H1. Okey, kena ada pasangan lah. Apa-apa pun kena ada pasangan. Mesti kena ada pasangan dia. Baru dia akan jadi colour purple tu lah. Okey, kemudian kita save. Okey, kita akan preview dia. Tengok macam mana. Refresh saja. Wow. Okey, dia terus jadi macam ni kan. Okey. Ini adalah penggunaan heading. Heading untuk tajuk pemilihan tajuk, dia ada tajuk besar, dia ada tajuk kecil. So sekarang kita baru ada satu tajuk. Baru ada H1. H1 kan. Kita tengok macam mana bila kita nak guna H yang lain tu. Kan daripada H1 sampai H6. Okey, kita tengok penggunaan dia. Sekarang kita akan cuba H2 ke? H3 lah. Okey, baik. Okey, supaya nampak perbezaan dia lebih jelas. Okey, kita akan type tingkatan 5. Untuk hari ni kita fokus pada tingkatan 5. So slash H3. Baik. Okey, kemudian jangan lupa save dan preview. Kita refresh saja. Okey, so, dia keluar dekat bawah tu. Okey, yang tingkatan 5 tu sebab dia kecil, sebab kita guna H3. Untuk jom belajar kita guna yang paling besar yang ada ada dalam HTML adalah H1. Ini paling besar. Okey. Seterusnya kita nak belajar. Okey, ini penggunaan heading. Kan cikgu nak type untuk table. Okey, kita ada elemen table lah, kita bina ada kotak-kotak kan table. Kalau macam dalam laman web kita ada macam untuk button kan, dia macam ada susunan-susunan sebelah kiri ke kanan kan. Tapi ini cuma cikgu nak tunjuk penggunaan elemen table. Macam mana kita nak bina table. Okey. Ini semua orang boleh buat lah cikgu kalau macam ni kan. Mesti boleh. Semestinya kena ingat saja step-stepnya. Wah, macam ni saya lepas ni saya nak kita cuba kena buat. Design dulu. Kan design dulu kita nak letak apa. Mungkin kita ada banner kita nak letak. So kita masukkan banner kita. Okey, lepas tu baru kita rancang lah. Baik. Okey, sekarang ni kita tengok table. Okey, kita tengok table. Kemudian pun sama, dia mesti sepasang juga. Kemudian kita akan buat table row dia. Okey, dia ada table row. TR. Oh, semua type je cikgu automatik ke dia keluar? Bila kita type tu dia memang terus ada lah. Okey. Kalau nak mudah pun biasanya kan kita buat apa? Kalau ada 4 tajuk yang kita nak buat, 4 table, kita copy paste saja. So dia lebih pantas. Copy paste ni memang saya rasa expert semua pelajar. Semua murid-murid okey. Kan? Pengisian ni kita boleh buat lah. Kita isi je. Menggunakan tag sama. Okey. So dalam ni kita ada kena letak TH table head. TH tu apa pula tu? Table header. Untuk tajuk besar lah. Kita ada beberapa tajuk kan. Sebab sekarang ni cikgu nak cuba tulis isi kandungan. Okey, isi kandungan. Isi kandungan untuk tajuk yang ada di tingkatan 5 lah. So kita akan buat TH lagi. Tutup. Okay, TH. Ini tutup. Okey, dalam ni untuk data. So data ni dia ada berapa? Dia ada beberapa tajuk lah. So kita akan letak TD. Table data. Sama juga dia ada TD. Okey, dalam ni lah yang kita akan isi. So kalau kita tulis bab 1, contoh bab 1. Okey, dia punya itu adalah pengkomputeran. Okey. Kemudian untuk yang kedua adalah bab 2 ke macam mana? Ya, terus pada bab 2. Itu saja. Okey. Yang ini boleh copy paste lah cikgu. Senang je. Ya, senang je. Kita isi je apa yang kita nak letak kan. Maksudnya kita dalam perancangan lah sebelum kita buat macam ni. Okey, bab 2. Okey, pangkalan data. Lanjutan. Okey. Lepas tu tutup mesti semula. Mesti tutup semula table data ni. Ni table data.
Yang ni dia akan di sikit row lah. Okey. Kalau anda katalah terlupa nak tutup semula, tak apa cikgu type je. Anda kata terlupa nak tutup semula ataupun ada typing error ke tersalah ejaan, dia tak akan jadi. Ya, dia tak akan jadi. Dia keluar warna merah ke kat situ ke macam mana cikgu? Dia akan jadi ada yang tak ada color, ada yang color merah. Tak cukup pasangan dia. Baik, faham. Maksudnya kena type betul-betul lah. Betul-betul fokus. Okey, pengatur syaraan berasaskan web untuk bab 3, kemudian tutup semula. Ya, mesti tutup semula. T. Alright. Okey, kita save dan kita tengok dan juga mana. Kita akan preview di sinilah, refresh semula. Okey. So inilah yang dia akan paparkan. Kalau nak buat kotak boleh ke cikgu? Ke dia akan keluar macam ni je? Kotak nanti kita akan belajar. Oh, akan belajar maksudnya boleh? Boleh buat kotak juga? Boleh. Okey, baik. Kalau anda di rumah semua nak tahu bagaimana nak buat kotak ataupun macam mana nak tukar warna font ke, jenis font yang digunakan ke, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir, masih lagi bersama dengan Mira, cikgu kita dari jauh dari Negeri Sembilan. Panggil apa, Soromban. Soromban. Cikgu Nur Ashikin. Okey cikgu. Tadi cikgu ada tunjuk macam mana kita nak buat table. Ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Sekarang ni saya tanya cikgu. Cikgu, tak best lah warna hitam tu kan. Macam satu warna je. Boleh ke kita buat warna-warna lain? Nak tukar warna. Tak nak warna hitam lah cikgu. Nak warna lain. Boleh ke? Boleh. Oh, boleh tukar? Boleh. Okey. Macam mana cikgu? Sekarang ni kita akan tengok macam mana kita tukar warna lah kan untuk yang tajuk ni. Okey, kita tengok dekat Jom Belajar Sains Komputer ni. Okey, kita akan tukar warna. So, bila kita nak menggunakan CSS ni, dia ada 3 cara lah. Okey, kita ada external style sheet, kita ada internal dan juga kita ada inline style sheet. Baik. So, yang untuk sekarang ni kita akan guna internal. So, internal ni berada dekat dalam mana? Berada dalam kawasan head. Okey, dia berada dalam kawasan head. Okey, kita akan type apa? Kita akan type style. Bila nampak saja perkataan style, ini adalah bermulanya penggunaan CSS. Okey, inilah untuk style. Nak tukar-tukar warna sinilah type lah sini. Okey. Mesti ada style lah, kan? Macam biasa, style. Kena tutup juga. Ya, dia mesti sepasang. Okey. Sekarang ni kita nak merujuk kepada H1. Okey, H1. Okey, apa yang kita buat? Kita kena type H1. Letak H1 sebab dia nak panggil dekat dalam kawasan body H1. So, maksudnya cikgu nak tukar warna H1 tu punya warna lah nak tukar? Ya. Kita nak tukar yang H1 ni saja. Okey, apa yang akan ada? Okey, sebelum tu sama juga. Dia mesti berpasangan juga. Oh, kena type tu pula? Simbol tu pun sama juga. Okey. Kalau tak memang tak jadi. So, apa kita nak buat? Kita buat colour. Colour. Mira suka nak warna apa?
saya nak pilih warna merah lah. Kerana merah itu menggoda, mengancam. Warna dia bright, terang, nampak. Murid-murid semua boleh nampak warna tu. Kita tajuk je. Disebabkan suka merah, kita tajuk saja. Okey, save. Jangan lupa save. Kemudian kita refresh. Okey. Kita tengok ni. Macam mana? Jadi ke tak merah saya ni? Macam mana? Read. Okey, kenapa tak jadi? Kita tengok di sini. Okey, color style. Okey, mesti ada style. Kita ada H1. Kemudian kita letak macam ni. Simbol. Kemudian kita ada color. Okey. Kita tutup dia. Mesti tutup. Baik. Dan juga kita dah cukup kat sini lah. Okey, kemudian save. Kita save. Kita tengok refresh. Jadi tak merah saya. Kenapa tak jadi? Tak jadilah. Okay, merah membara semangat wajah dah tak jadi pula. Kena tukar warna lain. Tak pun kalau kita tak payah color tu dululah cikgu. Kita tukar yang lain dululah. Kita tukar dia punya teks lah. Boleh ke cikgu? Boleh. Kita tukar. Okey, sekarang ni kita tengok dekat kita tengok dekat dalam kawasan body lah. Ni untuk apa cikgu? Untuk besarkan apa? Besarkan tulisan ke? Untuk teks. Okey, untuk teks. Maksudnya nak besarkan tajuk lah. Okey. Kita besarkan tajuk, lepas tu kita tukar font dia. Tengok macam mana. Okey. Baik. Sekejap. Okey, biasanya dia macam ni lah. Okey. Dia macam ni. Okey. Table. Wow, betul-betul kompleks ya benda ni. Saya sebenarnya sangat kagum kepada semua murid-murid dan juga guru yang terutama guru yang mengajar murid-murid mata pelajaran ni sebab agak dia betul-betul teknikal. Tersalah sikit dia akan tak jadi. Ya, betul. Kalau di sekolah ada exam ni ke cikgu? Peperiksaan untuk subjek ni? Ada. Wow, ada. Subjek ni memang ada. Memang ada peperiksaan. Okey. Okey, kita akan tengok. Tak apa, kita tengok dulu color right. Okey, kita akan sekejap. Okey, kita panggil lagi H1. H1 tadi ada kat mana? H1. Baik. Kemudian kita akan masukkan. Okay. Kita kena tutup dia. Terbalik kot cikgu tu. Bukan Saya pula yang ni. Betul ke cikgu? Betul lah. Terbalik. Okey. Kan mata ni nak kena renung. Okey. So kita akan tengok. Barulah jadi. Okey. Dia terbalik. Tu saya cakap. Kalau dia tersalah sikit. Dia tak boleh salah sikit simbol ni. Okey. So sekarang ni kita dah letak untuk warna tajuk tadi tu. So kita tengok kepada macam mana kita nak centerkan dia. Tadi kita nampak dia dah center ke belum? Okey, dekat kan? tepi. Kat tepi. So sekarang ni kita nak letak dia di tengah. Baik. So untuk letak tengah ni kita akan pakai text alignment lah. Kalau dalam Microsoft Word kita dah ada, kita just klik saja kan. Nak justify, nak left ataupun right atau nak center, kita just klik saja. So untuk coding ni kita akan type text align. Okey, text align. Baik. Okey, text align. Align. Okey, text align. Center. Sebab kita nak kat tengah lah. Sebab tu kita type center. Baik. Kita tengok. Okey, dia akan terus berada dekat tengah lah. Kalau saya nak besarkan tajuk tu boleh tak cikgu? Nak besarkan tajuk tu. Sikit lagi. Okey, kita tukar tambah size dia. Okey, kita tambah font size. Okey, untuk besarkan tajuk kita akan letak font size. Font size. Okey. Cikgu letak 70. 70. 70. Kalau adalah terlalu besar. Kalau yang standard yang automatik dalam website ni yang macam cikgu buat tadi tu, asal tu selalunya berapa cikgu? Yang tadi tu memang standard lah. Standard lah. Untuk H1 tu dia punya tajuk besar tu saja. So sekarang kita nak size bagi besar lagi. So wah, so dalam 70% kan. 70% daripada kita punya inilah stage kita ni. Okey. 70 tu stand ikut dia punya 70%. ni lah. Ya. Okey, baik. Itu dia. Warna dah tukar, warna font tukar. dah besarkan. Kalau nak suka tukar shadow tak? Boleh? Shadow, kita text shadow. Okey, kita letak text shadow.
Okey, kita letak text shadow. Dia punya ketebalan ni 2 px ni ada pixel. Okey, kita letak 2 px. Maksudnya dia ada 2 bayang-bayang kan untuk teks tadi tu. Kemudian kita akan letak, kita boleh letak color black ataupun kita boleh letak dalam bentuk color code. 0000000. Agak-agaknya color apa ni? Bayang ni akan jadi. Ini 000 tu untuk black, hitam. Kalau warna lain pun boleh juga. Warna lain tu kita boleh pilih lah nanti. So sekarang ni kita nampak bayang-bayang kat sini. So mungkin tak berapa terang, kita boleh tebalkan dia kat sini lah. 2 px ni kita boleh tukar kepada mungkin 4 px. Okey, 4 dan kita save. Okey. So kita nampak lah punya bayang dia lebih jelas kan. Okey. Kalau tak suka tulisan pun sama juga, kita kena tukar di sini. Okey, kita boleh tukar kepada dia punya font family dia. Okey, kita type je font family. Okey, font family. Kemudian kita ambil Arial lah, Arial Black sebab tadi tu macam Times New Roman kan, dia macam auto kan. So kita ambil Arial Black. Okey. Okey, mesti ada tanda. Tulisan ni terpulang pada kita lah. Kita nak pakai apa pun cikgu kan, font ni. Yang penting apa yang ada dalam komputer kita. Oh, okey. Okey, kita save. Dan yang penting juga kena tahulah nama font tu. Okey, sekarang tulisan ni macam ni. Wow. So nampak perubahan dia punya tulisan tadi tu. Okey, ini adalah penggunaan untuk style. Mungkin untuk style, untuk tukar style kan. Untuk apa penggunaan font, kita nak size besar ke kan. Inilah dia cara-cara dia. Baik, faham. Tadi kan cikgu kata yang CSS ni ada beberapa cara juga, bukan saja internal sahaja kan? Ya. Ada juga cara ataupun style yang lain. Apakah style tu selain daripada internal ni cikgu? Okey, selain daripada internal ni dia boleh guna dekat kawasan head. Okey, kawasan head ni. Okey, kita ada kat sini lah. Style tadi kita guna dalam kawasan head. Baik. Kita juga boleh guna dalam kawasan body. Okey, kita boleh guna, maksudnya kita style tadi mesti ada perkataan style akan berada dalam kawasan body. Ataupun style tadi juga kita boleh letak dalam tag HTML. Okey, mesti ada perkataan style. Baru dia akan jadilah kat sini. Okey, dan satu lagi adalah external. Bila external ni kita akan ambil style ni. Okey, kita akan rujuk ni sajalah. Okey. Semua ni kita copy. Okey, file new. Baik. Okey. Kemudian file. Kita mesti save dia. Macam save biasalah save. Ni untuk external. Kita namakan dia sebagai style.css. Extension dia kan untuk style ni. External ni lain pula, kena save dia cara guna dia lain lah. Cara guna lain. Maksudnya dia ada file yang berasingan. Bukannya dalam satu file. Tadi kita buat dalam satu file. Dalam HTML tu, dalam index.html, kita masukkan semua style yang kita gunakan. Maksudnya secara internal. Secara dalaman kan, gaya dalaman. Sekarang ni kalau untuk yang luaran, kita nak file tu asing supaya dia boleh digunakan dalam beberapa page. Inilah dia. Okey. Lepas tu kena save lain pula di luar. Kita save, dia akan jadi inilah style.css. Ini saja yang kita akan letak dalam file style.css dan kita akan panggil dia dekat sini. Okey, masih lagi kita dalam kawasan head. Tetapi dia punya coding dia adalah link. Misalnya link. So yang tadi kita dah tak gunalah. Yang ni kita dah tak guna. Dah boleh buang lah. Dah boleh buang. Dekat sini. Kita gantikan yang tadi tu. Gantikan dengan link. Link, relation. Okey, mesti ada style, sheet. Kemudian style sheet. Kemudian kita ada type. Kalau murid-murid kan, macam mana dia orang buat ni cikgu? Saya tengok ni macam wow. Mereka hafal ke semua ni cikgu? Coding-coding ni? Memang ada dalam syllabus lah. Okey. Sebenarnya dia boleh dapat juga daripada internet kan. Kita ada yang free daripada sumber-sumber perkongsian terbuka tu memang ada lah jadi dia boleh rujuk. Dia kena praktis lah, praktis selalu kan. Bila praktis buat selalu akan okey. Akan faham. Okey. Style.css. Okey. Kemudian kita save. Kita akan save. Sebelum tu sebab kita nak nampakkan dia perbezaan. Baik. So yang ni kita tukar kepada warna blue. Okey, kita tengok jadi kita ke tak. Okey, kita tengok. Okey, yang ni kita dah save.
Kita tengok macam Okey, mana. Kita refresh dia lah. Okey, refresh dia balik. Hilang dah warna merah saya. Jadi warna apa cikgu? Warna biru pula. Style sheet. Type text. Okey, style. Okey. Kita save. Okey, tukar tadi. Kita color. Baik, betul color blue. Lepas tu kita save ni cikgu? Ke tak save lagi? Kita save. Okey, kita dah save. Okey. Blue. Blue. Okey. And then kita save. Okey, ini kita buang dulu. Oh, buang pula. Wow, saya dah kata dah. Saya dah kata dah. Subjek ni memang saya tabiklah mereka yang gemar kepada mata pelajaran ni. Wow, okey. Tulis di bahagian body pula cikgu. Okey, yang ni dia dah tak ada kan? Okey, kita tengok. Okey. Boleh, cikgu? Ke macam mana? Okey, tak apa. Sambil-sambil cikgu buat ni, cikgu siapkan ni. Kita bagi cikgu masa dulu untuk buat. Okey, maaf. Dah boleh dah. Okey. Boleh cikgu. So, dia terpadam kan? Bila terpadam ni, macam itulah dia. Okey. Okey, save semula. Okey. Kita nak tengok magic ni. Tengok. Magic happen. Itu dia. Jadi dah warna biru. Kan? Ada benda-benda. Bila tak jadi tu mesti ada something wrong kat situ. So bila dalam siap-siap ni, dalam penggunaan notepad ni, kan kita boleh carilah ralat tu dengan pantas. Kalau tak memang nak merenung tu agak sukarlah kalau hitam putih saja kan. Okey. Macam itulah cikgu kata, kalau tak jadi tu maksudnya adalah salah sikit dekat coding tu. Sikit saja. Kadang-kadang tersalah satu huruf, simbol kan. Ini menyebabkan dia tak jadilah. Okey, baik. Okey. Cikgu, kita berhenti berehat dulu sebab lepas ni cikgu nak terangkan lebih banyak lagi tentang laman web ni, bagaimana nak bina laman web interaktif ni. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada tunjuk bagaimana untuk tukar color, untuk tukar font, untuk tukar size. Di segmen yang ketiga ni pula, tadi kan saya tanya cikgu, kalau yang bahagian bab dengan isi kandungan tu, kalau saya nak buat kotak boleh ke cikgu? Cikgu kata boleh. Cikgu nak tunjuk macam mana? Sekarang ni lah cikgu nak tunjuk macam mana nak buat kotak tu cikgu. Okey, sekarang ni kita akan buat table lah. Kan untuk tajuk-tajuk yang kita dah type awal-awal tadi. Betul. Kan macam kosong je kan. So sekarang ni kita akan tambah kepada table. Okey, untuk table ni kita tambah border. Okey, tambah border, kita type lah dalam style tadi juga. Okey, dalam kawasan style tadi dekat dalam kawasan head tadi ada style kan. So tadi kita dah letak color blue untuk tajuk, so kita tambah saja untuk table. Kemudian bila kita dah type, kita save. Kita kena type lah table tu. Ya, kita kena type table. Kemudian letak border. Ini adalah ketebalan dia. Okey. 1 pixel. Okey, kita nampak kotak dia macam ni saja. So nampak isi kandungan bersama dengan bab 1, bab 2, bab 3 tu berada di dalam kotak. Okey. Kalau saya nak tambah lagi pixel tadi kan 1 pixel je cikgu guna kan? Ya. Boleh lah kan? Nak tebalkan lagi tu kita tambah je dekat sini. Okey, tukar pada nombor sajalah. Okey, kalau suka 4 nak lagi nampak jelas kan? So kita tambah saja. So nampak dia lebih terang. Okey. Cikgu saya tanya, yang border ni hanya untuk luar sahaja ke dekat dalam pun boleh buat border-border lagi? Dalam pun boleh juga. Okey. So macam mana kita akan tambahlah. Okey, sebab tadi kita cuma declare dia dekat table sahaja. So kita akan tambahlah sebab dalam kawasan table ni kan awal-awal tadi kita ada TH kan? TH dan juga TD. Okey, TH dan juga TD. So dekat sini kita akan tambah table. Okey, kita ada TH.
Okey, letak je TH, koma, kemudian TD. Okey. Border tadi kita boleh kekalkan. Okey, kita tengok apa jadi. Kita save. Apa-apa pun bila kita buat, kita kena save baru kita boleh preview refresh balik. Okey. Wow. So nampak dia macam ni lah. Okey. So sekarang ni kita nampak dia di sebelah kiri kan. Kita nak centerkan lah. Kan kita nak letak tengah-tengah lah, lebih mudah kan untuk kita lihat. Okey. So kita letak saja tag center. Ini untuk HTML. Okey. Center, kita centerkan table dia. Supaya dia ke tengah Type saja sikit. center. Bagi je arahan center. Kita save. Save. Dan kita preview. Review. Okey, dah berada di tengah. So kita nampak lah kan. Kalau nak saiz dia besar lagi sikit, boleh juga? Boleh, tak boleh, boleh. boleh. Oh, boleh. 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 Tak ada yang tak boleh. Mesti boleh. Kita yang buat dia kan, cikgu? Ya. So sekarang kita nak tebalkan dekat bahagian cell padding dia kan. So kita akan tambahlah kat sini. Semua kita tambah dekat dalam mana? Dekat dalam kawasan style. Okey, style tadi berada dekat dalam kawasan head. Okey, kita tak guna dalam kawasan body lah. Kita rujuk pada head saja. Okey, style. Okey. Cikgu, andai katalah saya tertype, saya nak buatkan, saya tertype, saya tak masukkan dalam head, saya termasukkan dalam body. Jadi tak? Jadi. Jadi jugalah. Jadi. Okey, tetap jadi. So sekarang ni kita tambah table. Okey, THTD. So tadi kita nampak kan dia ada macam double line kan. Okey, macam mana kita nak hilangkan dia? Kita type table tadi. Table, kemudian border. Okey. Okey, sebelum tu kita akan ada border. Border. Ni untuk buat apa, cikgu? Kita nak jadikan dia dalam satu garis saja. Okey. Sekarang kita nampak dua kan? Okey, satu garis saja. Collapse. Garis saja. Okey. Okey, collapse. Okey, border collapse. Okey, kita type juga collapse. Baik. Kita save. Okey, save. Dan juga kita tengok macam mana. Dan kita akan refresh semula lah. So dia akan jadi dalam satu garisan saja, single border. Tadi kita nampak macam double, kan? So mesti guna codingnya adalah border collapse. Okey, border yang ni kita boleh kurangkan lah. Kalau macam nampak tak selesa, kita boleh letak 2 saja pun dah cukup. Kita boleh save. Okey. Okey. Okey, itu tentang garisannya, bordernya. Kalau nak tukar colour, macam kata boleh main-main dengan colour. Nak buat colour pula dalam table tu. Boleh kan? Okey, boleh dalam kita nak warnakan table tu. Okey, macam biasa kita kena letak background. Okey, background. Okay. Bila kita pakai Notepad++, menggunakan Notepad++ ni, kan kita type je dia dah ada. So kita boleh pilih saja. Background, mana yang tadi? Background color. Okey. So enter dan masukkan color apa yang kita nak letak. Kita boleh je letak color blue. Okey. Kemudian kita juga nak tukar warna teks. Okey, warna teks kita letak color white. Color putih kan? Warna kita tak biru terang kan? So kita letak color white. Okey. Dan save. Kita tengok. Dan kita akan kita nampaklah macam ni. Faham? Dan begitulah juga kalau nak besarkan saiz dia. Ya. Sekarang kita akan besarkan saiz pula. Kita akan dari segi ketinggian dia dan juga kelebaran dia tu kita boleh tambahlah. Okey, kita type saja width. Kemudian kita akan letak 100%. Oh, ni lain pula Ni lain sikit. Lain sikit dengan yang tadi masa kita buat tajuk tu. Tajuk tu lah. Yang ni lain sikit. Okey. Height dia kita letak dalam 20%. Baik. Kita tengok apa yang akan berlaku nanti. Okey, ini. Jangan lupa save. Kemudian kita akan refresh. So kita akan nampak macam ni lah. Dia jadi melebar. Dia akan dia punya lebar tu 100% kan kita letak tadi. Tapi kalau kata kita letak 70%, boleh. Okey. Okey, kita kurangkan sikit supaya dia macam duduk di bahagian tengah. So kita letak saja. Dan kita save, kemudian kita akan refresh. Okey. Kalau nak semua teks ni berada dekat tengah pun, kita bolehlah letak teks align. Tadi kita dah belajar kan? Kita teks align. Kita boleh copy lah kat sini. Okey.
Kalau ada boleh copy saja supaya lebih cepat kan. Kalau nak type coding satu-satu ni memang akan masa yang lama. Baik. Okey, kita save saja. Kemudian kita akan refresh. Okey. So inilah yang akan berlaku lah. So kita ada banyaklah penggunaannya selain pada font size, background color, text align kan. Border pun ada banyak jugalah. Kan macam sekarang kita guna untuk solid. Kan border solid. Kalau kata kita nak garis putus-putus, dia ada pula dia punya keyword dia untuk dash. Kan dia bahasa Inggeris lah. Kita mengajar dalam bahasa Melayu tapi dia punya word tu memang dalam bahasa Inggeris. Okey, faham. Jadi maksudnya apa sahaja yang kita nak buat, kita boleh je tulis command dalam tu, tapi kena ikut dia punya keyword dia. Nak garis putus ke, nak warna, tukar warna ke apa kan? Dia ada coding dia. Untuk yang bahagian border saja pun dia ada banyak. Baik, itu dia. Sekarang saya dah faham dah macam mana nak buat garisan, nak tukar warna dalam table dan semua. Tapi ada lagi, tak habis lagi. Lepas ni ada lagi. Nak tahu lepas ni ada apa pula. Kita berhenti berehat lagi sekali, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik, kembali kita di Mahir. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir dah, sekejap je masa, cikgu. Tapi tak apa, cikgu dah tunjuk dah semua tadi macam mana nak bina laman interaktif ni. Tapi cikgu kata tadi tu cikgu cuma tunjuk depannya sahaja, asasnya sahaja. Nak tahu the real website macam mana, cikgu akan tunjuk nanti macam mana tu cikgu the real website tu. Okey, untuk dari website kan, tadi kita belajar penggunaan elemen HTML. Betul. Macam mana kita nak memberi gaya kan, nak letak warna ataupun nak buat table dan macam-macam lagi lah. CSS ni banyak kan. So kalau kata untuk yang hasil sebenarnya kan, kita boleh tengoklah dekat laman web yang ada ni. Okey. Dia kena kaitkan dengan prinsip yang kita dah belajar masa awal-awal tadi kan. Prinsip-prinsip tu kita ada penggunaan jenis font, kan, penggunaan background dia mesti menarik kan. Kita nak orang datang ke laman web kita, dia mesti kena cantik kan. Reka letak dia mudah untuk kita buat carian kan. Betul. Kemudian kita tengok dekat sini adalah laman web MOE kan. MOE ni adalah laman Kementerian Pendidikan Malaysia. So memang sangat menarik lah kan. Kita tengok ini adalah interface dia. Okey, untuk yang laman utama dia kita tengok dari segi penggunaan warna, dia tidak terlalu banyak warna. Sebab cikgu kata kalau kata background yang terlalu banyak warna ni, dia akan menyebabkan pengguna tu keliru. Kan, hilang fokus, tak tahu dia nak tekan apa sebenarnya. Betul. Okey, kemudian penggunaan grafik juga sangat bersesuaian lah. Dia menggunakan tema warna biru. Kan, penyusunan untuk dia punya ikon-ikon okey, sangat bersesuaian lah. Okey, dia mesti menggunakan prinsip-prinsip yang kita ada tu lah. 7 prinsip tu dia mesti kena guna. Baik, itu dia. Inilah contoh website yang dah siap, yang sempurna sebegini. Iaitu dari website Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Okey, cikgu, mungkin ada sedikitlah cikgu short and sweet dari cikgu tentang apa rumusan yang kita buat ataupun apa yang kita sama-sama belajar hari ini. Okey, untuk hari ini kalau macam apa, untuk yang asas untuk kita punya laman web ni kan, kita mesti tahulah
dia punya konten dia apa. Okey. Sebab sebelum kita nak bina laman web ni, kita kena tahulah isi kandungan dia dulu. Betul. Dan juga kemudian kita akan buat dia ada fasa-fasa dia. Sebab tu dalam kerja projek sains komputer pun dia ada fasa-fasa yang tertentulah. Dia ada dilibatkan 6 fasa. So pelajar mesti cari dia punya masalah dulu, kemudian barulah dia akan fokus kepada proses reka bentuk dan sebagainya lah. Baik, itu dia macam cikgu kata yang paling penting sekali tahu dulu nak buat apa, plan dulu cantik-cantik, barulah kita boleh buat satu website yang cantik dan sempurna. Baik, terima kasih Cikgu Nur Ashikin dari SMK Seri Ampangan Seremban Negeri Sembilan kerana sudi datang ke kelas Mahir hari ini berkongsi ilmu dan juga tips dan teknik bagaimana untuk buat laman web sendiri. Terima kasih Cikgu, dan kepada mereka di rumah juga, terima kasih kerana sudi menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di waktu yang sama 2 petang. Nak tahu esok nak belajar subjek apa? Cikgu siapa pula? Kalau nak tahu, janganlah lupa tengok esok. Okey Cikgu? Bye. Assalamualaikum. Jumpa esok. Bye Cikgu. Didik TV KPM